Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita teruskan kelas kita lagi dengan bentuk muka bumi akibat pemendapan sungai. So ini bermaksud objektif kita, apakah bentuk muka bumi yang terhasil akibat daripada proses pemendapan sungai. Dan kalau kita tengok di sini, yang pertama sekali adalah bentuk muka bumi delta. So delta ni dia terbentuk di hilir sungai ataupun yang sudah dekat dengan muara ataupun kuala sungai, ataupun dia sudah dekat dengan kawasan laut. So hilir sungai ini adalah kawasan sungai pada peringkat 2. So bahan angkutan sungai seperti kelodak, pasir, kerikil dan sebagainya akan dimendapkan di kawasan ini. So pemendapan berlaku di hilir sungai kerana laju aliran air sungai sangat perlahan dan ini menyebabkan tenaga sungai berkurangan. Dan bahan angkutan sungai ini akan dimendapkan di kawasan ini. So kalau kita tengok dalam gambar rajah di sini, kita akan dapati ini kawasan laut dan ini adalah aliran sungai utama dan dia sudah bercabang. So bercabang-cabang ni, kawasan inilah yang kita panggil sebagai kawasan delta. Ini adalah kawasan di mana proses pemendapan sungai adalah aktif. Itu dari segi delta. Yang kedua adalah bentuk muka bumi dataran banjir. Dan kalau kita tengok gambar rajah ini sungai ini ke rata rentas. So ke rata rentas sungai. So ke rata rentas sungai. Dan kalau tengok di sini, ini adalah sungai. So kita tengok dataran banjir dan tebing yang tinggi. So, apabila air sungai melimpahi tebing, ini biasanya berlaku pada musim tengkujuh ataupun pada musim banjir. Aliran air sungai akan kehilangan lajunya. Bahan angkutan sungai seperti kelodak, lumpur akan dimendapkan dan membentuk dataran banjir yang luas. So ini bila air sungai ini dia melimpah melebihi tebing, so dia akan berkumpul di kawasan dataran banjir. So sebelah sini juga sama. Dan apa yang akan berlaku, semua bahan angkutan sungai ini akan dimendapkan di kawasan ini. Dan apa yang akan berlaku, dia akan membentuk struktur muka bumi yang kita kenali sebagai dataran banjir. So kita pergi kepada bentuk muka bumi yang seterusnya. So bentuk muka bumi yang seterusnya adalah tertambak. Dan kalau kita tengok di sini, tertambak alur sungai juga ini ke rata rentas. So kalau kita tengok, kita akan dapati ada tertambak. So tertambak ni sebenarnya dia adalah satu struktur tebing. Bahan angkutan sungai ditimbunkan di kawasan tepi alur sungai. Timbunan ini menjadi tinggi dan mempunyai lebar 4 kali ganda saiz sungai. Bahan angkutan sungai yang besar dimendapkan di kawasan tertambak dan yang kecil di kawasan yang lebih jauh. So ini bermaksud bahan angkutan sungai ini dia akan dimendapkan di tebing sungai. So timbunan ini semakin lama semakin besar ataupun tinggi dan dia mempunyai lebar yang luas. Lebar yang besar biasanya 4 kali ganda saiz sungai. So tebing yang tinggi ini, timbunan yang tinggi inilah yang kita kenali sebagai tertambak. Dia sebenarnya adalah bahan angkutan sungai yang dimendapkan di kawasan tebing sungai. Itulah yang kita
panggil sebagai tertambak. Mumpat seperti bahasa tasik ladam. So tasik ladam ni adalah proses di mana menghasilkan bentuk tasik ladam yang macam ni. Sungai ni dia terputus daripada aliran yang biasa. Tengok gambar rajah nombor 1, aliran sungai yang berliku dan dia akan menghakis di kawasan sini. Aliran sungai sini dia akan menghakis di kawasan sini. Kemudian sini dia mengalami hakisan, kemudian di kawasan sini dia mengalami pemendapan, dia mendapkan. Nombor 2, dia terus menjalankan hakisan. So hakisan masih lagi berterusan berlaku dan di kawasan sini, dan pemendapan berlaku di sebelah sini. Juga hakisan berlaku di sebelah sini, dan akhir sekali bahawa hakisan yang berterusan ini dan pemendapan yang berterusan ini menyebabkan sungai, aliran sungai sini sepatutnya pergi ke sini, dia akan lalu saja di sebelah sini. Dia akan bercantum. So dia akan menghasilkan satu laluan yang baru di sini dan meninggalkan struktur yang ini. So struktur inilah yang kita panggil sebagai tasik ladam. Sebabnya bentuknya lebih kurang macam ladam. Dan aliran sungainya telah menjadi lurus. So itu adalah fenomena bagaimana tasik ladam dihasilkan. Dengan itu, terima kasih.